Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah dapat kita berkumpul dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah beri kepada kita limpah kurnianya, rahmatnya, kasih sayangnya, sakinahnya, dan Allah beri pada kita peluang kemustajaban doa, dan disebut nama-nama kita di sisi Allah yang mulia, di sisi Allah yang maha agung bersama dengan para malaikatnya. Tafsir pada malam ini akan menguraikan berkaitan dengan beberapa lagi hukum tentang salam, siapakah yang mula-mula mengajar salam, dan apakah hukum bagi salam kepada wanita yang muda, apakah hukum bagi salam kepada orang yang sedang buat satu kerja sebagai contohnya, apakah hukum menjawab salam oleh si kafir atau beri salam kepadanya mengikut pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Masih lagi perkara ini penting untuk kita bincangkan. Dan demikian juga tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, saya nak cerita kepada tuan-tuan bagaimana dalam Islam ni kemudahan untuk masuk syurga seperti satu motivasi oleh Rasulullah SAW. Salah satu daripadanya adalah dengan beri salam. Dan pada malam ni insyaAllah kita akan belajar satu doa yang sentiasa Nabi SAW ungkapkan bagi menyelamatkan diri daripada sifat nifaq. Nabi menganjurkan kepada kita untuk mengamalkan doa ni. Apakah doa tersebut? InsyaAllah saya akan sampaikan di hujung kuliah nanti. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki peluang, yang terlibat dalam dakwah, saya amat galakkan tuan-tuan untuk memiliki tafsir Munir. Tafsir yang sangat istimewa ini bukan saja mengemukakan dari sudut tafsirannya, malahan bahasa Arabnya, balaghah, aspek lugha, aspek asbabun nuzul, dan ada keserasian antara ayat. Ini ada satu bahagian chapter namanya keserasian antara ayat. Nampak tak? Itu sebab saya galakkan tuan untuk memiliki tafsir Munir ni. Kemudian ada tafsir dan penjelasan, kemudian ada fiqh kehidupan, bagaimana ayat ini kita tatbikkan, kita amalikan dalam kehidupan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kempen satu rumah satu tafsir yang sedang kami gembelengkan mendapat sambutan di semua muslim-muslimat yang hadir dalam majlis ilmu pada kali ini. Tuan-tuan ya, alangkah baiknya kalau kita dapat buat investment memahami kalamullah. Sebuah masjid, sebuah tafsir. Sebuah sekolah, sebuah tafsir. Sebuah rumah tangga, sebuah tafsir. Sebuah pejabat, sebuah tafsir. Jadi bila ada peluang kita dapat mengingatkan pekerja kita, dapat mengingatkan cikgu-cikgu kita, dapat jadi rujukan bahan bacaan tambahan kepada anak-anak kita. Maklumlah dalam kehidupan pada ini kadang-kadang banyak cabaran, banyak sangat maklumat yang sampai kepada kita melalui gadget, device dan sebagainya. Tapi sejauh mana ketepatan maklumat tersebut harus kita saring. Hendaklah kita pastikan betul, tuan-tuan. Ya. Baik, tuan-tuan boleh buka jilid yang ketiga pada muka surat 190 daripada yang kita bincangkan pada malam ni, iaitulah pada muka surat ke 183 183. Ayat yang kita akan bincangkan pada malam ni 82, 86 hingga ke 92 insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام ما جعل الله لكم
فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi kaum munafiqun, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan oleh Allah sesat? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan dapat jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Mereka ingin agar kamu kembali menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-teman kamu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka paling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu temui. Dan jangan kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang yang minta perlindungan kepada satu kaum yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka masa keberatan untuk merangi kamu, untuk merangi kaumnya. Sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya diberikannya kekuasaan kepada kamu dalam menghadapi mereka, memberi kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu, maka pastikanlah mereka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, iaitu menyerah, maka Allah tidak memberi jalan kepadamu untuk menawan dan bunuh mereka. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang inginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kepada fitnah, mereka pun terjun ke dalamnya. Mereka itu adalah mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mahu menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka daripada merangimu. Maka tawarlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan mereka lah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk merangi, menawan dan bunuh mereka. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan bagaimana tuntutan dalam Islam ini untuk kita sentiasa menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Berarti dalam hidup ni, kalau melakukan kebaikan kepada kita, maka buatlah ihsan kepadanya. Itu lebih baik daripada yang dilakukan kepada kita. Terutamanya dalam contoh yang dikemukakan ini, iaitu hukum beri salam. Kalau seorang beri salam kepada kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau diberi kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengatakan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun maghfiratu wa ridwanu, seperti disebut oleh Imam Nawawi, seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali, bahawa kita disuruh untuk menyatakan seperti itu, kebaikan-kebaikan yang melebihi daripada apa yang orang tawarkan kepada kita. Kalau dia dah mengucapkan salam yang lengkap, yang penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratu wa ridwanu, maka kita pun menjawab demikian. Dan kemudian kita tambah pula dengan tanya kepadanya, apa khabar kamu, bagaimana keluarga kamu. Jadi kita mesti menjadi orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Satu peristiwa yang berlaku di antara keluarga Rasulullah SAW, iaitu cucu baginda SAW, Sayyidina Hasan. Pernah adiknya Sayyidina Husin berlaku perselisihan di antaranya dengan adik kandung sebapa, bukan seibu. Adik ni namanya Muhammad Ali Hanafiyah. Adik kepada Sayyidina Hasan dan Husin ini, adik kepada Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Talib ini. Beliau daripada ibu yang berlainan, namanya dipanggil sebagai Ali Muhammad Hanafiyah, daripada suku Bani Hanif. Maka berlakulah perselisihan di antara Muhammad bin Ali ini dengan abangnya Husin bin Ali. Perselisihan yang menyebabkan mereka hampir-hampir tidak bertegur siapa dalam tempoh melebihi 3 hari. Sedangkan dalam Islam, kalau kita berlaku perselisihan, jangan biarkan perselisihan itu berlaku melebihi 3 hari tanpa bertegur siapa. Maka Muhammad ini telah datang ke rumah abangnya. Husin itu duduk di hadapan rumah abangnya, sehingga abangnya muncul dan bertanya kepadanya, apa hal kamu datang ini? Maka jawapan Muhammad Ali Hanafiyah, Muhammad Hanafiyah ni kepada abangnya, dinamakan Muhammad Hanafiyah ni bagi membezakan di antara beliau dengan abang-abangnya yang merupakan anak kandung daripada Sayyidina Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anha. Sebaik saja Fatimah meninggal dunia, maka Sayyidina Ali berkahwin dengan seorang perempuan daripada Bani Hanif. Maka dapatlah adik daripada ibu yang berlainan ni dinamakan sebagai Muhammad. Dipanggil dengan nama famousnya Muhammad Hanafiyah. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Muhammad Hanafiyah ni merupakan antara orang yang paling tegap badannya, kuat tu badannya,
struktur tubuhnya. Ketika Sayyidina Ali pergi melaksanakan ibadah umrah ataupun haji di Mekah, maka Muhammad Ali Hanafiah ni akan mengkuatkan barisan orang ramai ketika Sayyidina Ali nak melakukan tawaf itu di keliling Kaabah baring tegap. Walaupun beliau ni bersungguh-sungguh mempertahankan ayahandanya sebelum ayahnya terkorban dalam satu peristiwa yang berlaku di antara pergeseran para sahabat, datanglah golongan Khawarij yang telah membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun Muhammad Hanafiah ni tidak pernah keluar daripada ketaatan terhadap pemimpin selepas ayahandanya. Yang pernah orang tu pernah berlaku perselisihan antaranya dengan ayahandanya Muawiyah bin Abi Sufyan, maksud saya tuan-tuan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan bila menjadi khalifah, ada satu tawaran diplomatik daripada kerajaan Rom yang ingin mengadakan macam gitu, ibaratnya macam sukan Olimpik lah tuan-tuan. Maka dilihat siapa yang paling tinggi. Mungkin kalau zaman kita ni lompat pagar, lompat itu dan sebagainya, lawan tinju. Maka berlakulah satu peristiwa yang hebat tuan yang mulia Allah sekalian, bahawa dibawa orang Rom yang kuat, paling kuat untuk berlawan dengan orang Islam paling kuat. Mereka dipanggil apa? Arm wrestling, lawan tangan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam pertandingan tersebut, ternyata Muhammad Hanafiah ni yang merupakan anak pada Sayyidina Ali ni menang 3 kali berturut-turut dalam lawan tangan bersama dengan orang Rom yang paling gagah tuan-tuan. Rom ni berarti orang Kristian lah. Ni cerita perlawanan sukan diplomatik lah, macam kita sukan Commonwealth ke Olimpik ke gitulah tuan-tuan agaknya. Muhammad Ali Hanafiah ni pernah bila berselisih faham dengan abangnya Husin, maka beliau datang ke rumah abangnya, duduk depan rumah. Maka abang dia pun keluar bertanya, apa hal kau datang ni? Mereka sedang berselisih faham tuan-tuan. Maka Muhammad Hanafiah ni, adik sebapa lain ibu ni, berkata kepada abangnya, wahai abang, sesungguhnya untuk pengetahuan abang ni keturunan orang yang lebih mulia daripada keturunan saya. Ibu abang merupakan anak kepada Rasulullah SAW. Ibu saya hanyalah perempuan biasa. Oleh kerana Rasulullah SAW, datuk kepada abang pernah berkata, apabila berlaku perselisihan, khairukum man bada abis salam. Berlaku perselisihan, maka orang yang paling baik adalah orang yang memulakan perselisihan itu dengan memulakannya dengan salam. Maknanya menghilangkan pergeseran yang berlaku itu dengan memulakan salam. Maka orang itu paling aula. Kalau saya bagi salam pada abang, maka saya lebih baik pada abang. Tak mungkin benda itu laku. Tentulah abang lebih baik pada saya kan. Sayyidina Husin mendengar kata-kata adiknya itu yang sangat mulia. Dia pun melompat turun dari rumahnya tuan. Nangis, dia peluk adiknya. Dan mereka pun bermaafan satu sama lain. Jadi cerita yang saya bawa ni untuk menunjuk kepada kita bahawa salam adalah perkara yang sangat utama. Kan itu bila menceritakan tentang peperangan, tiba-tiba Allah masuk bab salam. Bab salam berarti nak bagi salam ni perlu pada kasih sayang tuan-tuan, seperti pesan Nabi dalam perjalanan baginda ke Madinah. Hadis yang pertama baginda sampaikan kepada penduduk Madinah, yang saya pernah cerita bagaimana Husain bin Salam itu Allah bin Salam masuk Islam dengan ucapan Nabi SAW itu afsus salam wa at'imut ta'am wasil arham wa salu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bis salam. Tebarkan salam, bagi orang makan, jalinlah silaturahim, bangunlah waktu malam ketika orang semua sedang tidur, nescaya engkau akan dipilih masuk dalam syurga Tuhanmu dengan penuh kesenangan, keamanan, ketenangan. Maka memberi salam ni adalah perkara yang sangat utama. Dalam hadis sahih yang lain Nabi pesan, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum qalu bala ya Rasulullah qalu afsus salam. Kamu tidak akan masuk syurga sampailah kamu beriman, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tidak akan beriman sampailah kamu kasih sayang. Antara syarat kasih sayang itu adalah rajin memberi salam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat di antara para sahabat, contohnya dikisahkan seperti dinyatakan dalam kitab tafsir ini, Tafsir Munir ni tuan-tuan. Ada di kalangan mereka ni yang kalau berjalan dipisahkan oleh sebatang pokok yang ada di tengah-tengah jalan, umpamanya sedang jalan tiba ada pokok tengah jalan, maka mereka berpisah untuk menyatu kembali di hadapan tu selepas terpisah di pokok tadi. Masing-masing berlumba-lumba untuk bagi salam kerana telah terpisah oleh pokok itu. Bayangkan kesungguhan mereka dalam bagi salam tuan-tuan. Dalam hadis lain Nabi pesan kepada kita supaya bagi salam pada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Ini sedikit teguran dan juga pesanan nasihat. Tak lama lagi mudah-mudahan kita boleh melaksanakan ibadah umrah. Marilah tunaikan umrah bersama dengan Zahtan Travel tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan jemputlah adik-adik, kita pergi tarbiyah, umrah bertarbiyah. Bukan umrah setakat umrah, tapi umrah penuh tarbiyah, umrah penuh dengan pendidikan, umrah penuh dengan makluman insya-Allah. Ya, umrah yang akan membantu kita untuk ada skala penyusunan struktur semula perjalanan amal salih kita dan keimanan kepada Allah insya-Allah tuan.
Ya. Jadi kalau kita pergi ke umrah, kita biasanya sampai dekat Mekah, mungkin kita buat umrah. Bila buat umrah mungkin dah waktu pagi, balik ke hotel, ataupun tunggu sampai subuh. Lepas subuh tu muka dah bertangkup. Bila naik lift tu muka bertangkup. Sekarang kita tahu tak tuan-tuan, sebenarnya tanda umrah kita makbulah dan haji kita mabrur di sisi Allah. Umrah mabrurah ataupun umrah makbulah ni berarti diterima oleh Allah. Ada dalam hadis Ahmad mengatakan ada tanda-tandanya tuan-tuan. Macam haji mabrur juga ada tanda-tandanya. Nombor satu, afsus salam, ifsa'us salam, bagi salam pada orang. Yang kedua, it'amut ta'am. Yang kedua, memberi makan kepada orang. Yang ketiga, berbaik kepada orang. Itu antara yang paling mudah tanda haji yang kita buat itu dan umrah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Ya. Susah sangat nak tengok. Kalau muka masuk ke lift, muka bertangkup sangat, moncong, kalau boleh ikat tali kat mulut tu. Kerana agaknya penat sangat lah tuan-tuan. Tapi kalau kita pelajari dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan tanda umrah mabrurah dan juga haji mabrur, gajian bagi salam, buat baik kat orang, gajian bagi makan. Kita nak naik lift tu, ramai orang nak naik lift, kita dahulukan orang itu. Habis bila kita nak naik, sabarlah tuan-tuan. Maka itu tanda haji mabrur dan juga umrah mabrurah. Semua ibadah itu ada kemabrurannya. Salat ada kemabrurannya, zakat ada kemabrurannya, haji ada kemabrurannya, umrah ada kemabrurannya. Mabrur tu makna makbul lah tuan-tuan. Ada orang dia tak kerti bahasa Arab, dia kata bahawa umrah haji saja mabrur dan tak ada mabrur. Itu dia tak faham bahasa Arab sebenarnya. Mabrur berarti diterima oleh Allah Taala. Dia kata birrun. Jadi mabrur berarti makbul sebenarnya. Jadi kalau seperti disebut oleh Imam Nawawi, bukan saya kata pandai-pandai tuan-tuan, Imam Ghazali mengatakan semua ibadah ada, Imam Nawawi, Imam Ghazali mengatakan semua ibadah ada kemabrurannya. Cuma istilah yang digunakan kalau haji biasa disebut kataan mabrur lah. Jadi dalam konteks yang sedang saya sampaikan kepada tuan-tuan pada kali ini, bagaimana dalam ayat-ayat peperangan tiba-tiba bertautan pula dengan kedamaian. Maknanya bagi salam pada orang ni membuka ruang kepada kita untuk jangan kita menghukum manusia seolah semua manusia itu semua manusia yang kafir itu dah diperangi. Ada waktunya mereka menjadi orang yang baik, mereka masuk Islam. Mungkin di kalangan mereka ni seperti ketika berlaku perang Badar, ada kalangan yang menyertai perang Badar di kalangan musyrikun itu bukan orang nak pergi perang tapi terpaksa pergi perang kerana hamiyah, kerana orang-orang yang ada di Mekah semuanya menggasak mereka untuk pergi. Contohnya macam Al-Abbas, pakcik Nabi SAW itu, ayah kepada Allah bin Abbas itu, sehingga ketika ditawar dalam perang Badar, Nabi tidak benarkan sahabat untuk membunuh Al-Abbas kerana dia terpaksa pergi perang. Maka ayat-ayat yang membawa kepada kita tentang perspektif jihad, tetapi padanya ada keperdamaian bagi memberi kepada kita betapa luasnya maksud samaha dalam Islam itu. Bila Hanafiyah Sambat nak mengajak kita sebagai umat Islam supaya memahami dan juga membuat persiapan untuk dalam peperangan ada perdamaian yang kita kena lalui. Kita kena mempunyai persiapan minda ke arah itu. Dan begitu juga dalam erti kekalutan ketika manusia pulang daripada perang Uhud yang kita pelajari, ramai daripada kaum suami, kaum lelaki yang telah wafat, mati syahid. Maka isteri yang tinggal itu ketika mereka dalam keadaan hati mereka kelang kabut, tidak tenang, tidak tersusun, terkesan berbagai-bagai peristiwa yang berlaku, tapi hendaklah mereka mengingati hubungan kemanusiaan, hendaklah terus dipelihara, dijaga. Jangan ada di kalangan isteri itu mengambil kesempatan tak ada harta suami sehingga bahagian ibu mertuanya pun dinafikan. Jadi ini semua terpecik daripada perkataan salam yang dikemukakan oleh Allah dalam ayat yang sedang kita bincangkan. Kalau kita perhatikan tuan-tuan yang mulia sekalian, sebelum saya terlupa bagi tuan-tuan yang belum tahu, kami di Dan Travel ada membawa produk ini, namanya Birka. Produk Birka berasaskan habatus sauda yang digalakkan untuk kita gunakan terutamanya pada musim wabak ni tuan-tuan, kerana dalam hadis Nabi bersabda, siapa yang menggunakan habatus sauda maka ia merupakan penawar pada semua penyakit. Habatul barakah, kata Nabi SAW, itu keberkatan padanya, boleh menghindari semua penyakit melainkan kematian. Tengok dah diproses seperti ini, insya-Allah mudah untuk kita guna. Boleh telan, boleh kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu saya kunyah, ini saya telan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah sama kita gunakan produk Birka habat sauda. InsyaAllah padanya ada rawatan pada semua penyakit, tersedung, sesama, sakit tekak bagi ibu yang menyusukan anak,
bagi bapa ibu kita yang mengalami sakit-sakit lutut, alhamdulillah ada banyak bukti menunjukkan ia menjadi penawar kepada banyak penyakit, insya-Allah dengan izin Allah. Mari kita gunakan bersama tuan-tuan. Jadi dalam hadis menunjukkan bahawa hadis Bukhari Muslim menunjukkan ketika Allah Taala menciptakan Nabi Adam, maka Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Adam baginda ni supaya pergi kepada rombongan para malaikat. Allah mengajar Nabi Adam ni untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Katakan kepada mereka, pergi, izhab. Mana kat situ ada nilai belajar. Dalam hidup ni kena belajar. Allah menyuruh Nabi Adam untuk pergi kepada malaikat dan berkata kepada malaikat, Assalamualaikum. Inilah ucapan kamu dan juga keturunan kamu sampai ke hari kiamat. Firman Allah kepada Nabi Adam AS. Maka Nabi Adam mau pergi nak belajar bagaimana bentuk jawapan yang akan diungkapkan oleh para malaikat itu. Nabi Adam pun mengucapkan kepada kumpulan para malaikat, mengatakan Assalamualaikum. Maka malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Malaikat menambah warahmatullah, tuan-tuan. Ya, Allah mengajar Nabi Adam untuk mengucapkan Assalamualaikum. Maka malaikat menjawab mengatakan Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, jadi mulai hari itu ucapan salam Assalamualaikum warahmatullah. Dan Nabi SAW kemudian mengajar kita untuk mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para aimatil hadis daripada riwayat para sahabat sebahagiannya mengatakan bahawa ditambah lagi wa maghfiratu wa ridwanu, seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada dalam fatwa Imam Nawawi dan juga Imam Ghazali. Baik, mari kita lihat semua huraian lanjut daripada isu berkaitan dengan salam ini. Jadi boleh tuan-tuan rujuk pada contohnya pada muka surat 188. Ini menarik untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan. Lihat ya. Mazhab Maliki membolehkan mengucap salam kepada kaum perempuan kecuali pada perempuan yang masih muda kerana takut timbul godaan untuk bincang dengannya dan dorongan syaitan. Dan pandangan ini juga akan menyebabkan timbulnya hawa nafsu. Lakal ula walaysa lakal ukhra. Nabi SAW sabda, bagi kamu pandangan pertama tapi tidak boleh bagimu pandangan yang diteruskan. Jadi daripada pepatah kata orang Arab, nazratun fabtisamatun fakalamun. Ya, mula-mula tengok, lepas tu nanti senyum, lepas tu senyum, bercakap masuk dalam hati. Inilah dia bahayanya dalam Islam untuk bertegur siapa pada orang yang bukan mahram, terutamanya kalau perempuan itu perempuan muda. Dalam konteks para ulama menjelaskan hukum fiqah ini, tuan-tuan. Dengar lagi huraiannya. Mazhab Hanafi tidak membolehkan mengucap salam kepada kaum perempuan jika mereka bukan mahram. Mereka berkata jika perempuan tidak diperintahkan untuk azan, untuk iqamah, untuk baca Quran dengan suara yang keras ketika salat, maka mereka juga tidak wajib menjawab salam. Dan mereka juga tidak boleh diberi salam. Pendapat yang tepat adalah pendapat mazhab Malik, kerana dalil yang kuat dalam Sahih Bukhari mengatakan bahawa para sahabat mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan tua semasa di Madinah. Jadi mazhab Maliki mengkhususkan orang perempuan muda kita tak boleh bagi salam padanya. Muda tua tu macam mana pula, tuan-tuan? Subjektif, very subjektif lah, tuan-tuan. Kalau semua orang tengok, 10 orang tengok perempuan tu semua mengatakan ia muda, 9 orang, 8 orang mengatakan muda, mana nampak muda lah tu, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang muda. Tapi mazhab Hanafi tidak membolehkan langsung mengucapkan salam pada orang perempuan yang bukan mahram. Jadi nampaknya kelonggaran yang dikemukakan dalam mazhab Maliki ini lebih tepat, kata Imam Wahab Az-Zuhairi dan tafsirnya. Kerana terbukti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka memberikan salam kepada perempuan-perempuan yang sudah tua, perempuan-perempuan di kalangan usia ibu-ibu mereka. Macam saya pernah cerita, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu menziarahi Ummu Aiman selepas kewafatan Rasulullah SAW. Dan suami kepada Ummu Aiman ni pun telah wafat dalam perang Mu'tah sebagai syahid. Jadi ada kelonggaran tertentu diberikan dengan syarat selamat daripada fitnah. Fitnah yang dimaksudkan adalah timbulnya perkara-perkara syahwat, perkara-perkara membawa pada kemungkaran, dorongan untuk melakukan maksiat. Kalau perkara tersebut dapat dielakkan, maka memberi salam kepada golongan wanita yang lebih tua ini tidaklah diharamkan. Imam Suyuti mengatakan bahawa dalam sunnah disebutkan tidak wajib menjawab salam yang diungkapkan oleh orang-orang kafir, ahli bid'ah, orang fasik dan orang yang sedang buang air. Dan ada orang yang dalam bilik mandi dan orang yang sedang makan. Kerana kaedah yang dipakai ialah al-masyghul la yughal. Orang yang sedang sibuk jangan disibukkan. Orang tengah mandi, orang tengah kuliah, orang tengah khutbah Jumaat, maka hukum Islam di situ makruh, tuan-tuan dimulakan Allah, tidak digalakkan untuk bagi salam. Jadi cara yang dibolehkan untuk menjawab salam orang kafir adalah memadai mengucapkan wa alaika. Ini telah kita pelajari
bahawa kerana ada di kalangan kafir ni hatinya tidak baik, dia mengatakan Assalamualaikum, bunyinya macam Assalamualaikum, padahal Assalamualaikum, mati kamu. Jadi jangan jawab Waalaikumsalam, jawab Waalaikum saja. Maknanya apa yang diungkapkan itu akan kembali kepadanya, seperti berlaku pada kaum Yahudi Harbi, kafir Harbi yang mengucapkan salam kebinasaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya, ni menariknya tafsir Munir kerana padanya ada huraian di Zulul Fiqah, tuan-tuan. Pada muka surat 189. Ucapan salam juga tidak wajib dibalas apabila diungkapkan waktu khutbah, waktu membaca Al-Quran dengan keras, ketika meriwayatkan hadis, ketika sedang belajar, ketika azan dan juga iqamah. Begitu juga tidak dibolehkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang solat. Apabila orang yang sedang solat diucapkan salam kepadanya, dia boleh memilih membalas salam itu dengan isyarat jarinya, menjawab seperti ini, tuan-tuan. Ataupun yang kedua, hendaklah dia menjawab salam selepas selesai daripada solat nanti. Makna tertangguhlah memberi jawapan itu. Abu Yusuf berkata tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang main dadu dan juga catur, orang sedang main game. Zaman sekarang orang main game lah. Begitu juga kepada penyanyi, kepada orang sedang qada hajat, orang sedang buang besar buang kecil, orang yang sedang telanjang tanpa uzur, baik dalam kamar mandi atau tempat lainnya. Kalau kita tahu dalam rumah itu mungkin orang sedang tidur, orang sedang bersama dengan isterinya, maka tidak dibolehkan untuk kita bagi salam pada waktu itu, kata Abu Yusuf. Abu Yusuf ni merupakan murid kanan kepada Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi yang terkemuka itu, ya. At-Tahawi berkata disunahkan balas salam dalam keadaan suci. Diriwayatkan bahawa Rasulullah bertayamum dahulu sebelum menjawab salam. Ini kata Imam Tahawi. Abu Hanifah berkata menjawab salam tidak boleh dengan suara yang keras. Hasan Basri membolehkan seorang mukmin mengucapkan salam kepada orang kafir dan berkata Waalaikumsalam, namun tidak boleh menambah warahmatullah, kerana perkataan warahmatullah itu merupakan doa dan kita tidak boleh dibolehkan untuk berdoa bagi si kafir. Ini pandangan Hasan Basri, seorang tabi'i yang terkemuka. Baik, Asy-Sya'bi pula pernah ditanya tentang hukum menjawab salam orang kafir itu dengan mengatakan Waalaikumsalam warahmatullah, maka dia mengatakan boleh. Asy-Sya'bi ini juga seorang ahli tafsir yang terkemuka, ahli hadis yang terkemuka. Dia mengatakan boleh mengucapkan warahmatullah. Lalu ditanya kepadanya, kenapa Hasan Basri kata tak boleh, anda kata boleh? Dia kata sebenarnya bila kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah kepada si kafir, orang kafir itu berada dalam rahmat Allah lah, dia hidup, dia sihat, dia dapat rezeki dan sebagainya. Jadi masalah untuk kita ungkapkan begitu, kata Al-Imam Sya'bi. Dan nampaknya fatwa ni lebih masyhur di kalangan kebanyakan ulama Islam kontemporari, termasuk fatwa ni dapat kita lihat dalam keputusan fatwa yang diberikan oleh para ulama Eropah, contohnya Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi sebagai contohnya, Syekh Mustafa Zarqa sebagai contohnya. Begitu juga para mufti yang terdapat di Borneo, mufti Sarawak, mufti Sabah, menunjukkan kepada keharusan untuk mengucapkan dan menjawab salam seperti ini. Sebagian ulama membuat keringanan hukum dalam masalah salam, iaitu boleh memulakan salam kepada orang ahli zimmah jika keadaan menuntut seperti itu. Ini maksudnya kalau kita dalam masyarakat majmuk seperti di Sabah, di Sarawak, boleh mengucapkan salam kepada mereka, seperti fatwa dikemukakan di sini. Bahkan fatwa ini dipegang oleh kebanyakan ulama Islam moden, ya. Baik, diriwayatkan bahawa An-Nakhai mempunyai pendapat yang sama seperti itu. Kesimpulannya adalah sebagian ulama membolehkan mengucap salam kepada non-Muslim dan juga mengharuskan menjawab salam secara sempurna, seperti kata Al-Imam Sya'bi tadi. Ketika mengucapkan salam dan balasnya disunahkan dengan suara yang keras, kata menurut mazhab Syafi'i tidak cukup dengan isyarat tangan ataupun telapak tangan. Namun mazhab Maliki membolehkan cara seperti itu. Memang sebenarnya boleh jika jarak jauh, kita berada dalam kereta, naik kereta, orang mengucap salam kita angkat tangan, begitu boleh, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini adalah perkara yang dapat kita fahami dalam konteks memberi salam. Alangkah banyaknya hukum yang berkaitan yang perlu kita lihat supaya masalah-masalah kehidupan kita ni selesai. Jadi tak salah lah kalau kita ni menjadi seorang pensyarah sebagai contoh, dia beri salam pada sekumpulan pelajar-pelajar perempuan kita. Kan kalau bagi salam pada seorang mungkin menimbulkan fitnah, kena elakkan lah. Kan lama-lama kan murid kita, siswi pun suka, ustaz suka bagi salam, murid tahan juga ustaz ni. Lama dah jadi perkara lain pula, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi perkara itu yang patut dijauhi, dielakkan, kerana dalam hadis mengatakan an-nazratu sahmun min sahmi iblis man tarakaha makhafatullah awrathahu Allah imanan yajid fi qalbihi halawatahu. Pandangan itu merupakan panah daripada panah syaitan. Bila kamu menghindarkannya, maka Allah beri kemanisan beribadah kepada kamu. Mula-mula tengok, lama senyum, lama masuk dalam hati. Maka fitnah seperti ini hendaklah dijauhkan.
utamanya kalau seseorang itu merupakan sepatutnya menjadi guru, pensyarah yang sepatutnya memberikan ilmu kepada seseorang, maka dia jadi perkara lain pula tuan-tuan. Bahawa kepada macam-macam yang kadang-kadang kita dengar pada ini tak sanggup untuk kita bincangkan. Kadang-kadang timbul isu khalwat dan sebagainya, hendaklah dijauhi. Dia bermula daripada detik-detik pertama yang boleh menyuburkan keadaan maksiat seperti yang telah digambarkan tadi. Kadang-kadang syaitan datang untuk menyelubungi kita supaya kita tertipu, namanya talbis. Bila kita melihat perkara itu ibadah tapi di hujungnya maksiat. Yang kitab tajuk Talbis Iblis diceritakan tuan-tuan oleh Ibn Jauzi. Orang alim bagaimana cara ditipu, orang berilmu bagaimana cara ditipu orang kaya, bagaimana cara syaitan menipunya. Maka tak terkecuali dah orang yang lebih dah agama pun kadang-kadang tertipu dalam keadaan seperti itu tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Contoh yang lain kata Imam Ibn Jauzi, kita mesyuarat untuk selesaikan isu masjid dan juga community society, bagus nampaknya. Semua orang berkorban, tak ada wang pun, tak ada lawan apa pun. AJK masjid itu duduk mesyuarat, patut habis pukul 11, tetapi yang hadir itu isteri orang. Syaitan mula mengelabui mata kita, seronok pula mesyuarat dengan isteri orang, dengan suara orang, isteri orang gelak ketawa. Lama meeting habis pukul 1 pagi. Niat asalnya adalah untuk menyelesaikan masalah ummah, tapi syaitan datang di tengah jalan menyesatkan kita, drag meeting yang patutnya 1 jam jadi sampai 5 jam tu. Seronok meeting dengan suami orang, seronok meeting dengan isteri orang. Nampak tuan-tuan bagaimana syaitan mengelabui dan mentalbis kita sehingga melihat perkara ibadah itu diselewengkan jadi perkara maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu antara doa Nabi yang sering saya ajar kepada tuan-tuan, keraplah kita baca doa ni tuan-tuan ya, jangan lupa selalu amalkan. Minta kepada Allah SWT, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, selamatkan hati aku daripada penyakit nifaq, selamatkanlah amalan aku daripada sikapnya riya, selamatkan lisan aku, lidah aku daripada dusta, dan selamatkan mata aku daripada melihat perkara-perkara yang khianat, perkara-perkara yang haram. Seronok tengok orang perempuan dalam meeting ni tuan-tuan, ataupun anak murid sendiri atau siapa sajalah. Sesungguhnya engkau mengetahui, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Engkau mengetahui mata yang khianat itu, engkau pandu bimbinglah dia supaya padi ke pangkal jalan, dan engkau juga mengetahui apa yang tersimpan dalam benak hati, dalam kotak hati seseorang sehingga menyebabkan dia menyeleweng. Saya pernah ajar doa ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang belum hafaz, tolong hafaz. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya, Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zawi Ghazali, Ustazah Ummu Fatih. Kalau boleh tolong catatkan doa ni bagi mereka yang ketinggalan dahulu, dan bagi tuan-tuan yang ada kesempatan tolong masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ ada banyak perkongsian doa, nota dan sebagainya. Tolong masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan. WhatsApp group dah penuh nampaknya, dah 200 lebih, tapi Telegram sahabat Ustaz Zahazan masih aktif lagi. Boleh tuan-tuan menyumbang pandangan, menerima nota, doa dan sebagainya dikemukakan kat situ ya. Baik. Sekarang kita pergi pada ayat yang ke-88. Nampaknya tak sempat dah tuan-tuan nak masuk, tapi saya ceritakan sikit daripada apa yang telah dikemukakan dalam kitab tafsir ni, tonton tafsir Munir. Ya, bahawa ayat yang ke-88 ni menceritakan tentang gelagat kaum munafiqun. Munafiqun ni ketika berlakunya perang Uhud, maka sebilangan besar daripada mereka, 1/3 daripada tentera ingin pulang ke Madinah dengan alasan inna buyutana aurah, sungguhnya rumah kami terdedah kepada bahaya. Sedangkan dalam mesyuarat yang telah diadakan sebelum itu, semua mereka bersepakat untuk keluar di Uhud, mempertahankan Madinah dari Uhud. Tapi sebaik saja sampai di Uhud, lain pula yang terjadinya. Maka puak munafiqun mula minta kepada Rasulullah untuk kembali ke Madinah. Nabi tak bagi pun mereka tetap nak pulang juga. Maka pulanglah sebahagian besar daripada mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka menghadapi golongan, menangani isu nifak ini, kalangan para sahabat terbagi kepada dua. Ini kulasah rumusan sikit. Malah esok saya lanjutkan lebih mendalam tentang apa yang dimaksud kat sini tuan-tuan ni. Maka para sahabat mereka berbeza pandangan, sama ada nak hukum golongan yang pulang itu atau yang kedua biarkan. Sama lah kita pada ini. Bila menghadapi kaum munafiqun, menghadapi golongan kafirun, orang Islam pecah. Satu yang al-fulus fid dunya
maka melihatlah peluang untuk mengamuk keuntungan, walaupun orang tengah sibuk COVID dan sebagainya, tapi sibuk untuk memenuhi keperluan diri dan juga tembolok masing-masing. Kasarlah ayat ni kalau sebut tuan-tuan, keperluan diri dan juga peribadi, mengenepikan keadaan umum, keperluan umum, masalah umum, tapi untuk kepentingan pribadi, untuk kuasa dan sebagainya, sanggup bergabung dengan puak kafirun. Inilah dia puak yang kita akan bincangkan dalam kuliah malam esok, insyaAllah. Dan bagaimana Nabi Islam telah bersabda kepada golongan yang keluar dari Madinah, ada sebahagian masuk Islam, tiba-tiba di Madinah mereka diuji dengan penyakit, mereka keluar. Sedangkan Madinah ni hanya menerima orang-orang yang Muslim, mukmin, mukhlis saja, tuan-tuan. Golongan munafikun akan dihalau keluar dari Madinah, sebab mereka sedar ataupun tidak, nanti di hujung usia dunia akan berlaku 3 kali gegaran di Madinah, sehingga semua orang duduk Madinah ni ketakutan. Yang tinggal cuma kaum beriman saja, tuan-tuan. Nanti saya akan huraikan perkara ini, hadis-hadis akhir zaman, asyratus sa'ah, bagaimana Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal, bagaimana orang yang mati di Madinah ni akan mula-mula mendapat nikmat dibangkitkan di akhirat kelak. Banyak kelebihan saya akan bawakan dalam kuliah malam esok, insya-Allah. Dan ada kaitan dengan ayat yang diceritakan di sini, bahawa kaum yang disebut dalam ayat 88 hingga 91 ni, manusia terbagi pada 3 golongan. Siapakah mereka dimaksudkan? Besok saya akan ceritakan perkara ini lebih lanjut, dan kisah tentang mereka yang masuk Islam di Madinah, kemudian mereka murtad kembali kerana mereka ditimpa penyakit kulit. Siapakah mereka itu? Mudah-mudahan perkara ini dapat kita fahami dalam konteks semasa bahawa Islam ni memang kadang-kadang ada ujian tertentu yang diberikan oleh Allah SWT, maka kesabaran perlu pada waktu itu. Mudah-mudahan Allah memberi pada kita kefahaman, penghayatan, tadabbur, dapat mengamalkan. Dan di sinilah kita dapat lihat antara maqasid Al-Quran seperti yang telah kita pelajari dalam kitab Amazing Quran, The Amazing Al-Quran, ya, yang ceritakan bahawa Quran ni ada tema-tema dia tersendiri, maqasid yang tersendiri. Jadi bagaimana kita menghadapi orang kafir, bagaimana kita menghadapi munafikun, kenapakah menghadapi golongan munafikun lebih sukar daripada menghadapi golongan kafirun, bagaimana cara menghadapi golongan seperti ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat saya uraikan pada malam esok dengan izin Allah. Setakat saya dulu, alhamdulillah, nampaknya Fatih telah masukkan doa ni dalam WhatsApp group kita dan mungkin dalam Telegram. Ya, mudah-mudahan dapat kita hafaz, kita amalkan, selamatkan diri kita daripada tipu daya syaitan yang datang dalam bentuk-bentuk yang beragam ini, tuan-tuan, beraneka bentuk, ada variasinya. Jadi bagi mereka yang selamat adalah satu kelebihan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari kalangan mereka. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا أنجبتنا ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Sama-sama kita akhiri dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir sekali, tuan-tuan, jangan lupa bagi cikgu, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, kita berada di sekolah, awasilah anak-anak kita. Waktu malam sebelum tidur, ambillah handphone mereka, pastikan mereka tidur waktu malam, dapat bangun awal, ajar mereka untuk tahajud. Inilah waktunya munajat pada Allah. Dan jangan lupa, tuan-tuan, kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku untuk kegunaan rujukan, tuan-tuan, topikal dan sebagainya, daripada 1 sampai 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, berbagai-bagai subjek. Tolong, tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang mempunyai potensi untuk mengajar anak-anak, ada peluang untuk ajar anak-anak, tolonglah rujuk pada www.telagabiru.com.my. Ada berbagai buku yang kami terbitkan. Yang kalau cikgu-cikgu, guru-guru pakar, guru cemerlang, kami amat mengalu-alukan tuan-tuan nak terlibat menulis zaman kami. Mudah-mudahan jadi satu jariah untuk kita semua. Ingat buku topikal, ingat buku latihan, Telaga Biru turut terlibat menerbitkan sampai buku-buku teks.
Baik tuan, terima kasih. Setakat ini saja dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.